Baik, SBM Irna tadi dah sentuh perkongsian yang sangat komprehensif daripada bagaimana nak convince ibunya, bagaimana nak jadi doktor peribadi pada anak dia, dan macam mana nak jadi businessman sehinggalah dia mencapai SBM dalam masa yang bagi saya singkat. Kalau dibandingkan dengan ada sesetengah daripada kita mungkin ambil masa yang lama, tapi percayalah destinasinya akan tiba, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi agenda kita pada petang ini dengan menjemput speaker kedua kita yang juga akan menceritakan testimoni beliau. Mungkin testimoni daripada menggunakan produk dan juga melakukan perniagaan. Tuan-tuan dan puan-puan, speaker seterusnya yang akan membuat sharing ini tidak kurang hebatnya ya dengan speaker pertama tadi. Jangan main-main dengan beliau ya, sebab beliau ini merupakan seorang lawyer, tapi lawyer syariah lah. Lawyer syariah ya. Menjawat jawatan sebagai peguam syariah usai melanjutkan pelajaran ataupun bergraduasi di universiti tempat beliau belajar. Kemudian setelah merasakan jawatan peguam ni tidak ada passion ataupun kita panggil nak bertukar angin, beliau menjadi seorang guru pula. Tetapi pada masa yang sama berkenalan dengan Chuang Ho, dan mungkin suatu hari nanti akan menjadi full timer untuk Bang Chuang Ho, untuk buat Chuang Ho ya tuan-tuan dan puan-puan. Dengan itu sebelum tu saya nak ceritakan sedikit lah dia punya background. Mula menyertai Chuang Ho pada Jun 2023 yang lalu, baru lagi. Dalam beberapa bulan sahaja, lebih tepat dalam masa 3 bulan tak silap saya, iaitu pada November 2023, telah mencapai pangkat VM dalam Chuang Ho. Jadi dengan itu saya menjemput dan mempersilakan VM Sharifah Suhaili ataupun kita panggil Lily untuk ke hadapan untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada semua yang berada dalam bilik seminar ini. Jutaan, kenalkan diri dulu, saya Sharifah Suhaili, boleh panggil Lily. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada diamond kita hari ini yang kacak bergaya, diamond Cik Is kita, dan juga putrinya, pemaisurinya yang cantik menawan hari ini, Kak Yuli kita, kerana memberi saya peluang lah untuk berkongsi testimoni ibu saya. Pertama-tama sekali saya ceritakan sikit lah pada awal saya menceburi terjebak dengan Chuang Ho ni. Pada awal, pada ketika tu saya mesej Cik Is, saya kata saya nak rawat mak saya. Kemudian Cik Is cakap, datang jumpa saya. Saya ni terfikirlah, macam mana pula saya nak jumpa Cik Is ni, sebab mak saya patah tulang pinggul, jadi susah lah nak bergerak kan. Lepas tu Cik Is cakap, tak perlu pun bawa mak, bawa diri saja. Kemudian saya rasa, bagus juga ni, kiranya saya punya jalan untuk berubat mak saya ni kira berjalan lancar lah, sebab saya ni mendapat tentangan daripada keluarga. Dia orang memang tak menyokong lah. Daripada awal nak nanya, dia orang tak menyokong lah kaedah holistik, dia hanya menyokong kaedah alopati. Jadi sebenarnya salah saya jugalah, sebabnya kehilangan kepercayaan mereka tu adalah disebabkan saya ni dulu banding suplemen. Waktu mak saya terlantar tu memang saya sumpat suplemen banyak, sampai tahulah berapa banyak. Stokin ajaib, seluar ajaib, semua saya kasih. Kemudian terapi aura, terapi dendrit, terapi energi, Dr. Ra, Dr. Ru, Dr. A, reflexologi, semua saya buat. Namun tak dapat nak membantu keseluruhan penyakit ibu saya. Kemudian saya ceritakan sedikit dah diagnosis ibu saya. Masa dia terlantar sakit tu, perut dia dah bulat, sebesar bola. Kemudian 5 hari dah tak berak. Selepas dia masuk hospital tu, doktor sahkan
air kencing tu dah sebanyak 2 liter. Dan kemudian ulcer di perut 2, 3, 4 pula 2, 3 macam tu lah kat perut kan. Lepas tu ada ada HB rendah, platelet rendah dan patah tulang pinggul. Kemudian saya pun buatlah, dah tahu dah Chuang Ho macam mana, Abang dah cerita kan. Saya pun buatlah flushing. Flushing yang pertama tu memang alhamdulillah dapat menghilangkan sakit yang selama ni mak saya hadapi, itulah sakit ulu hati. Setiap malam dia akan rasa sakit tu hilang. Kemudian saya pun buatlah flushing sampai ke 3 flushing. Kali ketiga flushing tu mak saya mula datang healing crisis. Healing crisis tu ni lah, bengkak ke kaki kan. Jadi bila bengkak kaki ni signal kidney lah kan. Jadi saya pun bagilah YKS hampir 3 botol dan juga buat juga flushing tu 2-3 kali. Tapi bengkak kaki mak saya ni tak hilang, tak surut. Kemudian cuti sekolah yang lalu ni saya pun baliklah. Kita nak bagi dos yang tinggi bawalah YKK, YKS, YK2 dan semua set gastro usus tu. Lepas tu kemudian saya nak buat pada mak saya, tak sempat buat lagi dos tinggi, dia dah muntah-muntah. Sebabnya dia tersilap pergi makan nangka pula. Makan nangka banyak lah pula kan. Makan nangka dia pun muntah-muntah. Lemah keadaan badan, lemah dah pucat kan. Kemudian saya pun dah nampak keadaan macam tu, bagilah YKK. YKK 6 sachet, YKK 6 sachet, YKB 6 sachet. Lepas tu mak saya muntahkan balik lenzi tu. So waktu tu rasa, ya Allah. Lepas tu kakak saya cakap apa? Cukup lah Lily, dia tak boleh dah ni. Dia tak boleh pergi dah, kena bawa pergi klinik. Saya pun macam mana ni kan, dia panik kan. Saya bagi lactoberry 2 kotak. Dia pun mak saya berak. Dia berak najis, dia hitam. Waktu tu saya je nampak. Lepas tu saya kata, alamak, mesti berlaku pendarahan yang perut kan. Tapi family saya dah risau. Tak apalah, saya pun ikutkan je. Nak pergi klinik, ikutlah, pergilah kan. Tapi saya kena ikutlah, saya pun pergi. Lepas tu doktor cakap, oh ceritakanlah lenoksil dia kan, sakit apa. Kemudian doktor cakap, oh ada ke dia muntah, keluar hitam ke, coklat ke. Lepas tu kakak saya kata, bukan ada ke tadi muntah. Itu linzi ke cakap, itu tak ada apa tu. Cakap perlahan-lahan lah kan. Lepas tu ada ke berak hitam-hitam, doktor cakap. Lepas tu cakap, tak ada lagi doktor, kita pun pandai lah kan cakap memang tadi. Lepas tu doktor cakap, tak apa, saya bagi dulu ubat-ubat ni, makan dulu. Kalau dia berak hitam lagi, dia muntah lagi, kena admit ward. Kemudian saya cakap, okey lah doktor. Lepas tu, okey lah, baliklah, kita pun kenalah cerdik juga. Nak bagi adik-beradik kita percaya kan. Dah dia orang tak sokong apa yang kita buat. Lepas tak apa. Kemudian saya, dah bila mak saya muntah ni, saya pun fikir macam mana nak bagi. Jadi saya bagi yang kapsul punya, YKS, YK2, YK1. Dan saya upkan dosage lactoberry sebanyak 5 kotak. Baru dah dia punya sakit perut tu hilang. Tapi esok tu dia datang balik tau. Dia sakit lagi sikit lah macam tu. Kemudian saya pun up lagi sehingga hari yang keempat, sebanyak 5 kotak lactoberry. YKS habis botol, YK1 habis botol, YK2 habis kotak selama 4 hari tu. Dan alhamdulillah keadaan semakin membaik lah. Kemudian bila keadaan dia pulih tu, bila dah pulih tu, saya start lah bagi dos yang tinggi tu. Bagi dos yang tinggi, YKS 12 biji, YKS 12 biji, YKK 2 sachet, lactoberry 2 kotak. Kemudian mak saya berak dengan sebanyak-banyaknya. Penuh toilet tu. Toilet ni dia separuh ni kan, memang penuh. Dekat pintu ni pun dah tercicir dah najis dia. Waktu tu kebetulan memang saya pergi dah, sebab saya bau dia sebusuk-busuknya, bau dah macam bangkai. Dari mana tu datang ni kan? Secara logik akal je, daripada usus kita lah. Usus yang mak saya dah peram lama, bangkai yang dia disimpan-simpan dalam perut tu, itulah sebab yang dia sakit tu. Kemudian itulah cerita dia. Lepas tu saya pergi jumpa doktor. Saya bawa mak saya cek darah.
Alhamdulillah semua doktor kata HB tu masihlah rendah lagi, tapi taklah terlampau rendah, 8.6 macam tu lah. Lepas tu doktor cakap yang bakteria untuk gastrik tu Alhamdulillah konklusif. Jadi mak saya tak perlu makan antibiotik yang selama 6 minggu tu, sebab bakteria ni sangat bahaya tau. Kalau lah kena, memang alamat dia. Kalau kat Shanghu ni kita tahulah, kita up dosage. Jadi janganlah kita simpan sampah tu dalam usus kita. Banyakkanlah berak. Sakit, beraklah. InsyaAllah kita akan okey kembali. Lactoberi pulalah secara was-was. Jangan takut. Saya pun terfikir juga macam melompat-lompat gitu kan. Risau tak ya, macam mana ni kan nak merawat ni. Risau tengok, panik juga tengok mak kan. Tapi upline inilah yang memberi semangat kepada saya untuk terus up dosage tu. Dan sekarang Alhamdulillah mak saya dah boleh solat secara normal. Dan saya dapat lihat senyuman dia kembali. Walaupun saya ditentang macam-macam tomahan yang mereka katakan kepada saya, namun saya tak akan berharap. Pada saya, kita ada kewangan dan kesempatan. Mungkin pada saat ini saya belum ada wang, tapi saya masih ada kesempatan mak ayah saya. Selagi kita ada kesempatan, gunakan kesempatan yang kita ada. Ada orang yang belum ada kesempatan. Saya dah lalui cabaran dan kesusahan untuk menjaga ibu yang terlantar. Jadi mana mungkin saya biarkan ibu saya menahan sakit. Saya tak sanggup melihat dia tersiksa. Biarlah adik-adik saya nak kata apa, saya akan teruskan. Benarlah kata Didi Liza, Shanghu adalah bisnes kasih sayang. Jangan turun dari kereta api Shanghu. Sesungguhnya kita berada dalam jalan yang betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.